kuliah maghrib pada malam ini. Sama-sama kita mengikhlaskan niat kita kerana Allah Ta'ala mengaji, insya-Allah. Moga-moga kita duduk sepanjang ilmu ini, Allah ampunkan dosa kita semua, Allah berkati hidup kita. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang datang ke rumah Allah Ta'ala lalu duduk dia menunggu waktu semayang, dia ni saat ini kita sedang menunggu waktu semayang. Waktu semayang apa? Semayang apa? Isyak. Pahala dia macam semayang. Allahu Akbar. Bermakna lebih kurang setengah jam, 35 minit, 40 minit duduk di sini kan? Kita dalam jam semayang juga. Begitu hebatnya orang yang menunggu waktu semayang. Yang kedua, orang yang datang ke masjid lalu duduk tempat semayang tu, tak bergerak dah macam kamu semua ni. Macam adik sekalian, anak sekalian duduk dalam sini, duduk ni, maka malaikat akan berdoakan dia. Doa dia pun Ustaz, setiap kamu langkah, anak sekalian langkah pada rumah tadi, datang ke masjid, ke surau kita ni, malaikat berdoakan kita. Doa apa Ustaz? Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu. Ya Allah, ampun dosanya ya Allah, angkat darjatnya ya Allah. Ingat, kalau malaikat doa kita makbul. Sebab apa Ustaz? Sebab malaikat tak buat dosa. Malaikat tak isap vape. Malaikat dia tak isap rokok. Malaikat dia tak buat maksiat. Malaikat sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka beruntunglah mereka yang dapat doa para malaikat. Jadi insya-Allah kita yakin malaikat bersama kita pada malam ini. Tahniah kepada anak-anak sekalian, anak muda yang berada di ilmu ini. Moga-moga kita semua adalah menjadi hamba-hamba Allah. Allah ampunkan dosa kita semua, insya-Allah. Baik, seperti biasa sebelum kita mulakan kuliah maghrib, kita mulakan ilmu ini dengan zikir, insya-Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allah 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 ya Allah, 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 Allah 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 ya Allah, 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 Allah 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 ya Allah. Main 3 zikir kuat sikit, insya-Allah. Kenapa Ustaz? Kerana zikir inilah yang paling afdal sekali. Nabi sebut barang siapa yang dapat mati dengan kalimah la ilaha illallah, masuk syurga dia. Jadi insya-Allah moga-moga kita semua boleh mati hujung hayat kita dapat mengucap kalimah la ilaha illallah, insya-Allah. Kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah,
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mari sama-sama kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama baca Al-Fatihah. Kita niatkan baca Al-Fatihah ini, kita hadiahkan kepada kasih kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta lebih baginda, para sahabat baginda, para syuhada, para anbiya, ibu dan ayah kita, guru-guru kita, masyayikh kita, muslimin, muslimat, mukminin yang sama ada masih hidup atau sudah meninggal dunia. Moga-moga berkat Al-Fatihah kita baca ini Allah buka pintu ilmu kita, Allah buka pintu rezeki kita, Allah buka pintu syurga pada kita semua insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada malam ni kita sambung lagi kuliah maghrib kita. Kita akan menggunakan kitab. Semua yang ada kitab, tengok kitab insyaAllah. Baik, sebelum tu siapa ada tanda kitab? Ada kitab dia lipat. Ada lipat kan tu? Ada tak lipat? Ada kitab banyak dilipat. Lipat. Apa? Muka surat apa? Muka surat apa? 55 no? Terima kasih. Baik, tengok muka surat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala bi kitabil aziz wa nafa'ani hadzal ilmu dunya wal akhirah. Kita masuk hadis yang ke-26. Kita menggunakan kitab 40 hadis tentang hukum fiqh. Makan dan minum dalam keadaan terlupa dan tidak batalkan puasa. Makan dan minum dalam keadaan lupa, iaitu tidak batal puasa. Hadis menyebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutim shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Rawa al-Bukhari bil hadis 1933 al-933. Baik, artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa ketika sedang berpuasa lalu dia makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya, hanya sahaja Allah memberinya makan dan minum itu. Keterangan. Baik, hadis ini menerangkan tentang makan dan minum dalam keadaan terlupa tidak batal puasa. Malam ni kita tengok, iaitulah perkara yang membatalkan puasa. Kita tak sengaja makan dan minum, no? Tak sengaja makan minum, lupa dah, tak kira lah pasal puasa sunat ke. Baik, kalau puasa sunat batal puasa sama juga. Sebelum kita bincangkan bab puasa sunat kan, puasa wajib fardu terlupa makan. Biasa tak? Biasa tak? Dulu tak biasa? Biasa kan? Biasa dulu ingat-ingat kan. Dah makan lupa lah, macam-macam cara lah, no? Tapi feel dia sebab kita tak puasa. Kalau puasa kita tahu keadaan dia macam mana kan. Kalau kita niat puasa kan, kalau kita niat puasa maka termakan tak batal puasa. Tetapi ingat, adapun puasa sunat ni, puasa sunat bagus anak-anak. Kalau waktu muda kamu ni anak sekalian, umur macam kamu ni dah boleh puasa Isnin Khamis, masya-Allah, terbaiklah, no? Respect lah, bagus. Anak muda yang puasa sunat, no? Ada puasa sunat hari ni? Tak ada, no? Hari ni hari apa? Selasa mana ada kan. Puasa sunat. Kalau puasa sunat tetapi dia tak niat, ingat puasa sunat berbeza dengan puasa fardu. Dia niat je. Puasa fardu dia kena niat sebelum naik matahari, iaitu sebelum subuh. Adapun puasa sunat, boleh tak ustaz kalau pukul 8 pagi dia nak buat niat puasa sunat, boleh tak? Ingat elok, boleh tak? Boleh, tapi dengan syarat dia tak makan apa lagi. Dia celik-celik batal, apa pun tak makan, tengok-tengok
kan, kawan-kawan motor pun tak ada, nak pergi mana pun tak boleh. Duduk sorang-sorang di asrama, kan, makcik kantin pun tak ada, motor Medin pun tak ada, katuk habis lah. Tak tu buat apa? Puasa lah. Nak gaduh apa? Boleh, puasa sunat. Tetapi ingat, sebelum waktu bila dia boleh niat dah? Sebelum gelincir matahari. Ini sebelum masuk waktu zuhur. Kalau dah masuk zuhur dah, niat puasa sunat, tak boleh. Faham tak? Puasa sunat nama dia. Adapun puasa fardu, puasa fardu tak boleh, sebab darjat dia tertinggi. Kalau puasa fardu kena niat waktu bila ustaz? Waktu malam ataupun pagi. Tu malam ataupun pagi. Subhanallah. Baik, dekat tu. Kemudian dikata lagi, hadis ini menerangkan tentang makan dan minum dalam keadaan terlupa tidak batal puasa. Ia merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Yalah, bukan senang buat lupa ni, kan? Tiba-tiba makan ayak, subhanallah, kenyang, kan? Kena ayak boba, kan? Kenyang. Oi, puasa ini punya. Belasah dah, elok dah. Tapi malang sikit. Elok nak makan. Hei, puasa. Allah, awak hang. Nanti satu aku dah apa habis. Kan? Kalau dia dah habis dah, hei, tak puasa ke? Ya ke puasa? Allahu akbar. Rezeki lah. Baik, dengar elok. Macam ni. Ustaz, macam mana ustaz? Baik, ustaz suka bincang bab masalah hukum fiqh. Tengah-tengah duk makan. Tengah duk minum ayak atau makan, kan? Tiba-tiba kita tengah sahur, katalah sahur. Kan? Tengah-tengah sahur, tengok dah makan, tengok azan. Tengok dah makan tau. Allahu akbar, Allahu akbar. Baik, masalah hukum. Faham tak? Masuk subuh. Kita sedang dalam bulan Ramadan. Baik, makanan nasi dalam mulut kita, itu macam mana? Nak buang ke telan? Nak buang ke telan? Baik, ulama fiqh kata, boleh telan. Azan boleh telan. Boleh telan lagi. Tetapi ayak boleh minum tak? Ayak tak boleh minum. Ayak tak boleh minum. Kan? Ayak tak boleh minum. Faham? Dimaafkan. Sebab apa? Takkanlah bungu. Wah, dah makan Allah ke Allah. Mana wah. Dah maziak dah hukumnya. Faham tak? Jadi macam tu masalah hukum fiqh. Ustaz tanya lagi masa Ustaz menguji pondok dulu. Kan? Kami Ustaz menguji pondok. Ustaz menguji pondok dulu. Di pondok kami masak. Kan? Bila masak, kan, malam tu masak siap ni, tengok Allah, rasa-rasa macam masuk subuh dah. Dia kata apa? Kawan-kawan ustaz kata apa? Jangan buka tingkap, jangan tengok jam. Buat apa ustaz? Lah kita makan dulu. Makan kan, tak tahu kan, dia tak tahu. Dia makan, lepas tu ustaz tidur balik, menakan tidur. Jadi dia tak tahu siang ke malam, betul tak? Ustaz, tu dia dok masak punya sedap, ayam kapau semua goreng, sahar tak makan. Ada sahar tak makan malam tu, sahar nak makan sahur, tengok tak jaga. Baik, masalah hukum batal tak? Kalau dia tengok jam, betul batal sebab dia tahu. Kan? Hak tadi tu jangan nak buat selalulah. Kan? Biasalah nakal. Kan? Baik, masalah hukum fiqh. Adapun yang tak sengaja, apa hukum dia pada sekalian? Tak apa, dimaafkan. Baik, disebut lagi di sini. Selain daripada masalah lupa, fuqaha menyeraikan beberapa perkara yang tidak membatalkan puasa berikut. Makan dan minum dalam keadaan jahil, iaitu orang yang baru meluk Islam atau tinggal berjauhan daripada ulama. Makan dan minum dalam keadaan jahil. Apa ustaz jahil? Ustaz dia tak tahu. Ya kau tak boleh makan. Dia buat heran pula dah. Pasal apa? Baru masuk Islam. Ada baru cerdik, baru cerdik masuk Islam. Maka dia ni dimaafkan, tak batal. Kan? Satu. Yang kedua, orang yang dipaksa makan dan minum kerana tidak sengaja. Orang tu dipaksa makan dan minum. Minum. Makan, tidak aku sepak. Aku tembak. Aku tak ada lah kot. Kan? Bulan puasa, kan? Puasa pistol. Nyawa ataupun minum ayak apa nama Allah Subhanahu, ayak soyabin. Kan? Ayak kacang soya. Minum cepat, minum. Tak boleh puasa. Kutembak. Tak apalah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Batal tak puasa dia? Tak batal sebab apa? Terpak. Tapi ada tak? Aku tak ada lagu tu kot. Kan? Lah aku pakat hang lah.
Paksa aku, paksa. Ya ke? Aku mengaji malam tu, ustaz kata paksa tak apa, boleh makan. Tu dia pakat pula, tak boleh hukum dia. Kan? Baik, yang kedua. Kemudian yang ketiga, termuntah tanpa disengajakan. Tak patah puasa. Termuntah dengan sengaja, tak sengaja. Kan? Termuntah tanpa sengaja. Pasal apa ustaz termuntah tak sengaja tu macam mana? Dia mabuk ke macam mana ke, dia demam ke lagu mana ke, tak sengaja. Kalau muntah dengan sengaja tu macam mana? Dia apa? Dia jelak ungkung, muntah. Tu sengaja nama dia. Muntah dengan sengaja nama dia. Baik. Ada orang termasuk indah punya. Bang. Tak buat kenal tak? Bagus hang. Bagus dah. Baik, yang ketiga. Yang keempat dia kata, inzal mani disebabkan mimpi atau khayal atau melihat sesuatu. Astagfirullahalazim. Faham? Tak inzal. Faham tak? Angry Bird dia naik. Faham Angry Bird? Faham tak? Dia tengok lembu tu. Kacau Pak Long ni, tak tak? Tengok lembu bang. Tengok kucing pun tu teruk sangat lah. Kan? Tujuh lah tengok kucing. Kucing. Tengok kucing tu. Teruk sangat lah dia ni. Faham tak? Sehingga kan keluar ayat mazi nama dia. Kan? Keluar ayat mazi, maka tak batal apa dia sembahyang. Ataupun mimpi. Mimpi. Faham tak? Mimpi siang hari. Faham tak? Naik gunung jerai. Faham gunung jerai? Tak tahu hujan. Allahu Akbar. Batal tak puasa? Batal tak puasa? Tak batal puasa. No? Baik, contoh satu lagi. Ni masalah hukum fiqh ni. Saya dah mengaji masalah hukum fiqh. Nanti ada masalah bagi kamu tak? Faham tak? Malam tu, contoh, malam tu dia bersama dengan isteri dia. Faham bersama? Faham bersama? No, sama lah. Kan? Baru kahwin. Kan? Sebab tu bang, kalau nak kahwin, jangan bulan Ramadan. Bahaya. Faham tak? Bulan Ramadan kahwin bahaya. Apa tahu tak? Kan? Kalau tak sengaja buat, dan kalau buat dengan sengaja, berapa bulan pun puasa, ganti. Syahrain mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut puasa. Kan? Siapa kena puasa? Suami ke isteri kena puasa? Dua-dua. Seorang je puasa. Siapa kena puasa? Tok laki tu puasa. Bayangkan bang, 2 bulan berturut-turut puasa. Allahu Akbar. Bini boleh tak? Bini puasa tak? Bini puasa confirm. Kalau boleh puasa pun confirm tak cukup. Mana ada perempuan puasa penuh. Jadi orang lelaki ni jaga ni apa ni. Esok kalau nak kahwin sangat pun janganlah bulan Ramadan. Oi bahaya bang. Dia cas pergi dia kata. Tak apa. Jaga 2 bulan. Syahrain mutatabi'ain. Tahu tak 2 bulan betul-betul? 2 bulan bermakna 60 hari dia kena puasa. Kalau dia tengok-tengok hari yang ke-59, puasa lah ni, 59 cantik dah. Tiba-tiba main 59, dia tak puasa hari tu. Dia tak puasa hari tu punya sekalian. Kemudian buat macam mana dia? Hari yang ke-60 dia tak puasa. Tu macam mana ustaz? Boleh tak hari yang 61 ganti? Tak boleh. Ulang balik. Disebutkan syahrain mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut. Wah, jenuh. Dah 2 bulan tadi puasa dah. Faham tak? Kemudian mai pula 2 bulan lagi pula. Faham tak? 2 bulan semua 4 bulan puasa. Masya-Allah. Faham tak? Kan hari pertama tu dia bang macam badan besar ni. Kan? Faham tak? Hari ke-60 tinggal besar ni. Oi, hang kurui mana? Mau tak kurui. Duk cengeng kan. Tak faham. Kan? Kurui dandan. Oi, mau tak 4 bulan bang puasa 4 bulan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Jadi jaga orang lelaki, poin dia ustaz, nak raya, nak buat kenduri jangan bulan puasa. Kalau sangat nak perlu sangat pasal apa? Lepas raya. Lepas tu orang tua-tua tak sebut. Kan? Sebulan, seminggu sebelum puasa tak kenduri dah. Ada. Mana dapat ustaz? Tak kahwin lagi. Ada. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik dekat tu. Bermakna baik masalah hukum. Masalah. Malam tu dia bersama macam sekian. Dia semua dengan isteri dia. Malam lah bang, jangan siang. Kalau siang dah 2 bulan lah. Dia siang malam tu tengok-tengok kan, baru kahwin, malam tu tengok-tengok. Dia tak mandi hadas lagi.
tiba-tiba sampailah puasa sampai siang baru nak mandi hadas, iyalah subuh baru nak mandi hadas, faham tak? Sah tak puasa dia? Sah puasa? Sah tak? Sah puasa dia, tak ada masalah apa kan, tak ada masalah apa. Orang yang dalam keadaan berhadas besar, iaitu dia tak mandi hadas besar kan, sah puasa dia, sah puasa sebab tak bersangkutan dengan apa dia, dengan puasa tadi. Tapi kalau tak mandi hadas semayang, sah tak? Sah tak? Tak sah lah kan. Jadi itu bab puasa. Kemudian dia kata lagi, termasuk air ke rongga ketika berkumur-kumur atau masuk hidung dengan syarat wuduk itu tidak keterlaluan. Ni kita ambil wuduk, kita apa, beristinsyak nama dia, istinsyak air bila hidung. Baru ni Ustaz mengaji dengan Tok Ustaz Syekh Nuruddin Mahmud Al-Banjari hafizahullah kan, kita bagaimana tu dia sedia semua kan. Kita dalam wuduk sendiri pun tengok berapa kali kita basuh tangan kan. Sekarang SOP dia suruh kita apa, banyakkan apa dia, membasuh tangan kan. Kita tengok hari ni berapa kali. Sebenarnya orang yang main surau, orang yang semayang, kamu jangan takut, insya-Allah bersih. Sebab apa? Sebab kita selalu basuh tangan. Tengok saya berapa kali kita basuh tangan, saya berapa kali kita basuh, berapa kali? 5 kali. Apa dia waktu apa? Waktu apa? Subuh, lagi apa? Zuhur, apa? Maghrib, asar, solat asar, maghrib dan isyak. Berapa kali kita basuh? 5 kali. Tapi berapa kali kita basuh tangan? Berapa kali kita basuh tangan? Baik, kita nak baik wudu kan, tengok dulu kita buka paip, mula-mula kita apa dia, basuh tangan. Lepas tu kita apa, berkumur. Setengah berapa kali ya? 3. Kumur. Berapa kali kita buat 3 kali, dah 6 dah. Kemudian kita apa, istinsyak dah apa, 9 dah. Nampak 9 kali kan. Kemudian basuh apa, basuh muka tangan basuh tak? Basuh, nampak tak? Adakah kita ambil paip basuh muka begitu? Dah kan. Dah basuh tangan dah, basuh tangan juga, tangan dah muka dah. Kemudian basuh muka, tangan kena tak ya? Kena juga. Nampak? Kanan kiri basuh tangan, basuh juga. Kepala basuh, termasuk juga basuh kepala. Telinga basuh tangan tak? Tangan juga. Bermakna kata Tok Ustaz, hampir 90 kali orang yang ambil wudu tu sehari semalam, orang Islam ambil wudu basuh tangan berapa kali semua? 90 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang tak semayang, orang yang apa dia, duduk kedai arak, orang yang main judi, orang yang apa dia, pergi disco, agak-agak berapa kali dia basuh tangan? Berapa kali dia basuh tangan? Ada menjelaskan, kamu jumpa lepas main syak, jom pergi disco, jom. Ada tak? Tak ada. Bermakna orang yang ikut peraturan Allah. Hari ni Allah tunjuk, subhanallah. Tak ada? Hari ni subhanallah, ditambah-tambah kita menyambut pada bulan apa sekarang ni? Rabiul Awal. Nampak? Rabiul Awal. Hari ni Ustaz pakai apa? Serban kan? Handsome tak bang? Alhamdulillah. Lagi kau belanja. Ya Allah Sayyidina Muhammad. Kan? Sunnah Nabi SAW. Nampak sunnah? Ini sunnah SAW. Ini dah masuk berapa Rabiul Awal? 3 dah. 4 Rabiul Awal dah. Bila kita nak sambut bulan Rabiul Awal ni? 12 Rabiul Awal bila? Hari apa? Hari apa? Hari Khamis, Rabu malam Khamis kan. Jadi nampak ini sunnah. Lepas tu anak-anak sekalian, di antara sunnah Nabi SAW ialah apa dia ni? Hari ni ramai tahniah, Ustaz tengok ramai dah pakai kepiah. Itu sunnah Nabi. Nampak ramai pakai kepiah. Ni kepiah ni. Kepiah cari kan, pakai songkok lah kepiah ni. Sunnah Nabi SAW. Ni sunnah Nabi ni. Nampak tak? Hari ni SOP kita kena bawa apa? Sejadah masing-masing. Ini sunnah Nabi SAW. Nabi ajak lama dah, 1422 hijrah dah suruh dah. Rasulullah apa dia, bila berjalan dia akan bawa apa ni? Kain rida. Kena. Hari ni SOP dia main surau kena bawa apa? Rida ke tak? Sejadah lah kan. Allahu Akbar. Rupanya lama dah Nabi ajak kita, subhanallah kan. Nabi ajak kita apa dia? Hari ni kita pakai SOP apa dia? Kena basuh tangan. Tapi Nabi ajak dah lama dah. Nabi suruh kita apa? Berapa kali kita basuh tangan ni? Berapa kali semua sekali? 90
kali tengok Rasulullah abad lama dah. Hari ni kita baru tahu kita ni. Nampak? Orang perempuan kena tutup ada. Tinggi apa? La subhanallah. Ni apa dia? Pakai apa? Mas muka kan. Tapi malangnya hari ni muka tutup, bawah nampak. Tahu tak? Tahu tak? Oi, tangan ni macam nampak orang Arab. Tengok-tengok bawah. Allah. Tangan ni tutup, atas buka, bawah buka juga. Faham? Kan? Allahumma shalli ala sayyidina. Bermakna bagi sekalian, tengok Islam mengajak kita, subhanallah. Baik, kita tengok hari ni. Seterusnya dia apa lagi? Yang perkara yang tidak batalkan puasa apa dia? Kemudian termasuk air dalam hidung ataupun rongga dengan syarat wuduk yang tak keterlaluan. Macam mana Ustaz masuk keterlaluan? Ni ambil wuduk ni, insya-Allah masuk kumur-kumur. Tertelan. Tu keterlaluan lah. Bermakna boleh tak ambil wuduk dalam berkumur-kumur? Boleh tak? Boleh. Nampak Islam mementingkan apa dia? Kebersihan mulut kita tu. Nampak tak? Istinsyak kan? Siapa biasa kena swab? Angkat tangan, stop swab. Tu nak cek COVID nanti, na'udzubillah lah. Kan? Siapa biasa? Angkat tangan. Tak biasa. Cek tu. Biasa. Salingan, tak biasa kena salingan. Kok kena salingan. Bukan biasa kita kamu kena tak. Tak, na'udzubillah lah. Kok biasa kena cek, biasa kena. Usap pun tak biasa kena, na'udzubillah. Tak ilmu. Malaikat berempat. Kan? Ni dekat ni. Baru ni sekalian. Sekarang ni na'udzubillah. Duduk di mana ni? Di inapan desa. Inapan dekat sini, dekat Pun Seribu. Dah ada kena dah. Semalam Ustaz telefon kat ustaz yang betul, ada apa? Ada penghuni lepa 2 orang penyakit lah. Lepa nak kuarantin dekat mana? Dekat pusat orang tua, rumah orang tua di inapan desa. Ni Pun Seribu dekat lah. Kan? Kita minta lindung lah. Kan? Kita doakan semoga lepa tu dijauhi dari penyakit COVID. Kita amin semua. Kan? Baik. Tak ada swab. Dia pakai apa test tu? Apa dia? Pakai apa? Tak tahu noh. Dia berbuah apa dia? Di hujung tu berapa? Kapas. Dia jolok ni. Allahu Akbar ni. Jolok kan. Tahu Ustaz kata sampai macam-macam. Lah, kita tengok YouTube. Kan kawan tu melumpur pegang. Allahu Akbar. Dia kena swab, na'udzubillah. Tak ada kebersihan tang ni. Tapi Islam ajak lama dah. Kita buat apa? Kita buat apa? Basuh apa? Air dalam hidung. Disebutkan istinsyak. Sebut semua apa dia? Baik, tengok Ustaz semua. Tengok Ustaz. Tegakkan muka anda. Tengok Ustaz semua. Macam mana cara istinsyak yang sebenarnya? Baik. Cara yang sebenarnya, katalah ni ayat paip. Okey, masuk ayat dalam hidung. Baik, macam cara dia. Masuk ayat, kumur-kumur. Lebihan kumur-kumur, buat istinsyak. Lagu tu caranya. Saya buka contoh macam mana. Katalah ayat paip. No? Ayat paip. Paip. Ni ayat lah ni kan. Macam cara-cara dia, dia masuk ayat dalam mulut, setengah ayat dalam mulut, dan belen dia akan kubur ni. Serentak sekali mulut dan hidung. Nama dia istinsyak, nama dia. Itu yang betul. Itu yang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang lah kita buat macam mana? Selalu kita buat macam mana? Kita ke rumah dulu kan. Baru kita ambil hidung kan. Tak, yang sebenarnya betul, tak salah. Ustaz katakan kau buat macam tu betul. Dapat pahala juga. Tetapi kalau tok guru saja, sunnah Nabi ialah Rasulullah buka ayat, kemudian ayat tu ini kan, dia masuk ayat lain dulu sikit, kemudian belet tertolak atas. Baik. Sekali keluar. Ni supaya bersih hidung ni. Kan? Rupanya punya sekalian, kuman akan masuk tang ni. Islam ajak lama dah. 1400 tahun, 1420 Hijrah Rasulullah ajak dah. Hari ni kita nak tahu penyakit tu ada tak ada, tengok tang ni kan. Seperti Islam ajak kebersihan hidung tu ni. Kan? Itu nama istinsyak nama dia. Kalau kumur-kumur, Arab panggil apa? Madmadah. Apa dia? Sebut semua. Madmadah. Madmadah nama dia apa? Berkumur. Kumur. Baik. Kemudian disebut lagi. Yang keenam, tak batal puasa apa dia? Mengumpul air liur dan menelannya. Kumpul air liur, telan. Macam apa? Pakai air liur. Tapi kalau di bawah ni kumpul-kumpul boleh dalam cawan. Mainlah kita main ramai-ramai, kita import air liur. Pui, sikit dia minum, ataupun air liur dia minum. Pui, dia minum. Batal tak puasa? Batal tak?
Batal sebab ayak tidur tu dah keluar dah. Faham tak ni? Tapi kalau ayak liur dalam mulut, batal tak? Batal tak? Tak batal. Kalau ayak liur di ludah keluar, diminum balik, batal tak? Batal puasa dia. Baik, disebut lagi. Kemudian yang ketujuh, ketika sedang bersama, tiba-tiba terbit fajar, masuk subuh, kemudian maka dicabutkan zakarnya dengan segera. Mujuk tak ada perempuan kan ni kan, bau tak dia selam tu bang terlena tu, wih mau tak kan, selam tengok Allahu Akbar, dah lagi selamat. Faham tak kan, panjang pikak pelik-pelik tu tak, dia berjenikih dia tu tak, member baru kahwin bang tu tak, baru kahwin, tengok kan, jaga-jaga bini kita, jaga-jaga mau, tak apalah mau tengok, faham tak, mau dah lah tengok ayat lelaki bini kita apa bang, baru imsak, dah lagi faham, imsak tengok Allah Akbar, enggak cepat selamat dia. Kalau dia kata macam ni kan, Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, relax lu berapa bulan kena? Berapa bulan? 2 bulan. Allah Akbar, selamat. Dan cabut maknanya, faham tak? Maka tak kenalah. Tapi kalau nanti lu azan tak habis lagi, relax lu, okey relax apa 2 bulan ada. Bini tu puasa tak? Bini tak puasa, siapa kena puasa? Tok laki dia puasa kan, tu saya kata tadi kan, awal Ramadan besar ni, lepas Ramadan 4 bulan tu dia diet ke diet apa 4 bulan puasa betul-betul syahrain mutatabi'ain, nama dia bermakna dimaafkan, tak ada apa, tapi syaratnya cepat-cepat cabut. Baik. Kemudian yang ke-8, apa hukum dia ni? Apa dia? Tidur sepanjang hari. Dia tidur sepanjang hari kan, sepanjang hari dia tidur bang, start pada apa dia, start pada masuk waktu sampailah azan, Allah punya mengantuk bang kan, dia tidur Allahu Akbar. Tapi sebenarnya di Malaysia ni, ustaz pengalaman di Mesir boleh tidur, lajak. Di Malaysia tak boleh, kalau tidak banyak-banyak dia kata apa? Dia apa? Kan, Malaysia kalau lama-lama banyak-banyak kali tidur, dia akan jadi guna. Dia apa? Dia penin kan, tak penin? Penin kan, dia penin kan, betul tak? Betul tak bang? Hampa kalau tarang mana tidur pun fikir kuat kau bang. Katalah pada layar tidur betul-betul kuat kau bang. Kau 12 kan, tak boleh bangkit dah lepas tu, betul tak? Tapi di Mesir bang, kawan ustaz buat rekod 3 hari dia boleh tidur. Tak 3 hari, dia jaga apa dah? Jaga semayang tu tidur balik, memang sah. Dia tak pening tu, Allahu Akbar. Baik, tu tak apa, tidur tak ada masalah apa, betul tak? Kan, dia tak ada kerja apa, tidur lah kan, tak ada masalah. Tapi jangan tak sembahyang. Baik, seterusnya kemudian dia kata lagi, pitam dan sedang semula sebelum maghrib, pitam ataupun sedang semula-semula. Macam pitam, dia pingsan ataupun dalam keadaan dua tu hayat, pitam tu kan, sejak bulan subuh tu sampailah sebelum maghrib. Kalau sebelum maghrib maka tidak batal. Kalau sepanjang hari dipitam sampailah masuk maghrib, maka sah puasa dia? Tidak sah puasa dia kan, puasa dia tidak sah. Baik, tentang masalah hukum tuan-tuan sekalian. Baik, saya nak sembang sikitlah, alalang kita dah mengaji ni sekalian. Bang, esok ni nak saya tengok kamu ni macam nak kahwin dah kan, kita nak kahwin dah, kau tengok ada lah, bakal layar pun ada, tengok pun ada. Kau kahwin ada? Tak kahwin? Ada kahwin dah kan? Baik, tentang masalah hukum fiqah, tengok depan. Baik, katalah kamu bersama dengan isteri kamu ni, kamu kena ngaji bab fiqah kan, entah macam mana, entah bersama-sama, tengok pam pada ni ada ni masuk ni, masuk tu, tarik, kena mandi tak? Ayat mandi tak keluar pun, kena mandi tak? Kena mandi, faham tak? Tak kira lah keluar tak keluar pun
Kena. Orang dia. Faham tak? Siapa kena mandi? Siapa ni? Kamu dan isteri kamu kena mandi. Faham tak? Ni kena kat gini. Tengah-tengah duduk bersama pula. Mandi apa? Tak kena, tak keluar air pun. Faham tak? Rupa-rupanya tengah-tengah duduk projek. Faham? Bos telefon. Mai cepat kerja aku tunggu depan ni. Allah. Potong langsung. Tak apa, sambung apa mandi hadas dulu bang. Dia tak boleh. Dia kira macam ni. Kan dia masuk macam tu, kepala masuk. Kena. Faham ni? Dengar kata ustaz ni esok ni mana pindah kahwin esok. Kan? Kali kami hilang. Tak keluar apa pun, tak ada mandi hadas ya. Ya ke? Ya ke? Tu dia lah. Masa ustaz mengajak tak boleh dah. Dah esok ni ingat ni. Ustaz mengaji dengan Tok Ustaz macam tu lah. Kan? Macam kamu dulu. Ustaz kata, ni, saya ingat Tok Ustaz kata apa? Ni hampa ni esok ni kahwin ni jaga. Kan? Macam apa lah? Bila nak kahwin, macam tak ada rapai nak kahwin betul tak? Dia bukan ada duit pun. Ada lah RM10 dalam poket betul tak bang? Ada lah RM8 dalam poket. Nak kahwin apa Ustaz woi? Yalah, zaman sekarang untuk kau mengaji. Tapi sampai masa insya-Allah ada rezeki ni betul tak? Apa kau tahu? Faham ni? Jadi kepala tu masuk sikit ya, dua-dua kena mandi, tak kira lah mandi hadas, sama juga kena juga mandi hadas. Faham dekat tu? Baik, itu masalah hukum fiqh. Kemudian disebut lagi di sini, iaitulah yang kesembilannya tidak hitam dan sedar sebelum maghrib. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah tengok minggu depan, hari Senin yang minggu kedua, bulan depan kita tengok kuliah kita sebulan 2 kali, minggu pertama dan minggu yang kedua dan ketiga, 2, 3 insya-Allah depan. Baik, bulan depan kita akan tengok pula tajuk Ustaz, tajuk kewajipan mengerjakan haji. Ni tuan-tuan ya sekalian semua dalam bab fiqh tentang masalah hukum. Jadi apa yang saya harapkan kesimpulan dari kuliah pada malam ni ialah tentang yang pertama, orang yang makan dalam bulan Ramadan dengan tak sengaja tidak batalkan puasa. Yang kedua, kita belajar tadi tentang apa Ustaz? Tentang perkara yang disunatkan dalam bulan Ramadan, dan juga kalau orang itu dibasa minum tak batalkan puasa, kan? Muntah dengan sengaja tak terbatalkan puasa. Jadi kita kena belajar bab-bab ni. Semoga kita esok bahawa amalan kita ni diterima oleh Allah Subhanahu taala. Dan satu, yang keduanya kita boleh mengajak orang, kan? Kita boleh mengetahui sedikit tentang bab hukum berpuasa. Seingat itu sekalian untuk kita kuliah pada malam ni. Terima kasih atas perhatian semua. Tahniah kepada anak muda, kan? Pesan ustaz ni, jangan tinggal sembahyang. Ni nakal macam mana pun, kan? Kamu macam mana pun tak apalah, tapi sembahyang jangan tinggal. Faham tak? Pasal apa ustaz sembahyang jangan tinggal? Pasal mati nanti malaikat dalam kubur, soalan ni pertama ialah ditanya bab sembahyang dulu. Faham tak? Sembahyang tu nak sekalian, jahat macam mana pun, nak minum vape, makan vape macam mana pun, tapi sembahyang jangan tinggal. Faham tak? Faham ni? Jadi sama-sama insya-Allah, kan, kita ajak kawan-kawan kita ni, yang terbaik ialah kita dapat sembahyang berjamaah. Moga-moga kita diberkati oleh Allah Subhanahu taala. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalam Rasulillah wa ala ajma'in. Allahumma waj'alna wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Ya Allah, Tuhan kami di malam yang berkah ini kepadamu ya Allah. Anta rabbi wa ana abduka ya Allah. Kalau Tuhan kami hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, berkatilah hidup kami, panjangkan umur kami ya Allah. Murahkan rezeki kami, terima amal kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami semuanya banyak dosa kepadamu ya Allah. Maka ya Allah, Engkau lah Tuhan yang pengampun, maaf ya Allah. Ampun dosa kami ya Allah. Ampun dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ampun dosa kawan-kawan kami semua ini ya Allah. Ampun semua dosa mereka yang berada di ilmu ini ya Allah, di surah yang berkat ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wal 'asr innal insana salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik, sebelum kita bangkit, kita selawat ramai dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, lupa nak suruh punya setiap. Siapa yang dah berdompu tu lipat sat muka surat 55. Turun lipat sat. Nanti kita boleh tanya.